Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar. Diharap semua sekali berada dalam keadaan sihat-sihat semuanya. Baik, pada hari ini dalam subjek asas sains komputer tingkatan 2, cikgu akan sentuh, cikgu akan ulas, cikgu akan ajar berkaitan dengan bab 1 perwakilan data, yang mana pada hari ini kita akan fokuskan kepada subtopik 1.1.1 perbezaan nombor perlapanan dan juga nombor perpuluhan, dan kita akan tengok kepada 1.1.2 penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan dan sebaliknya, iaitu tukarkan nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Okey. So, jangan ke mana-mana, stay bersama dengan cikgu untuk kelas kita pada hari ini. Fokus kepada topik kita yang pertama, iaitu perbezaan nombor perpuluhan dan juga nombor perlapanan. Okay, sistem nombor perpuluhan juga dikenali sebagai sistem asas 10. Sistem asas 10. Manakala bagi sistem nombor perlapanan dikenali sebagai sistem asas 8. Okay, sistem nombor perpuluhan ni juga dikenali sebagai nombor desimal. Okay, desimal. Ini desimal, nombor desimal. Manakala sistem nombor perlapanan dikenali sebagai sistem nombor oktal. Okey, oktal. Sebut betul-betul, qalqalah dengan betul, oktal. Okey. Sistem nombor perpuluhan ditulis dengan subscript 10. Subscript 10 tu merujuk kepada subscript 10 ni maksud dia kuasa dia, kuasa 10, kuasa kita letak dia, kita tulis dia di bahagian bawah, 88 asas 10. Kita tulis di bawah. Okey, dipanggil sebagai subscribe. Okey, kita panggil dia sebagai subscribe. Okey, manakala bagi nombor perlapanan pula ditulis sebagai subscribe 8. Kita tulis nombor 8 kecil kat bawah dia. Kita tulis ni 99 asas 8. Kecil kat bawah. Jangan tulis kat atas. Atas tu kuasa dia. Kuasa dia lain lain maksud dia. Okey, manakala bagi sistem nombor perpuluhan dia mempunyai 10 digit bermula daripada 0 hingga 9. Okey, kalau asas 10, kita kena faham bahawa nombor dia terdiri daripada nombor 0 hingga 9. Sebab apa? Sebab 0 diambil kira. So nombor dia adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan juga 9. Okey, sebab apa sampai 9 je? Sebab nombor 0 diambil kira. Dalam sistem komputer kita ambil kira daripada nombor 0. Jadi bila kita bahagi dengan asas 10, nombor tu tak boleh lebih daripada nombor 10. Okey, manakala bagi sistem nombor perlapanan dia ada 8 digit juga, tetapi ingat dia bermula daripada nombor sifar. Okey, bermula daripada nombor sifar sehinggalah nombor 7. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Dan ciri-ciri yang lain, perbezaan yang lain ialah nilai tempat bagi nombor perpuluhan adalah bermula dengan 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ini merujuk kepada 10 kuasa sifar merujuk kepada 1. Sebarang nombor dikuasakan dengan sifar, nilai dia adalah 1. Okey. 10 kuasa 1 merujuk kepada 10. Okey, 10 kuasa 2 adalah 100 dan 10 kuasa 3 adalah 1000. Okey, bagi nombor perlapanan pula. Okey, jadi kalau 8 kuasa 0 nilai dia 1. 8 kuasa 1 nilai dia adalah 8. 8 kuasa 2 64. 8 kuasa 3 512 dan seterusnya. Okey, kuasa ni merujuk kepada berapa kali kita darab nombor tersebut. Contohnya kalau 8 kuasa 3 bermaksud 8 darab 8 darab 8. Okey, 8 darab 8 64 darab sekali dengan 8 kita dapat 5112. Okey, dan jangan sama sekali kamu salah anggap bahawa 8 kuasa 3 tu bermaksud 8 darab 3. Salah. Salah. 8 kuasa 3 bermaksud
8 darab 8 darab 8. Ini baru betul. Okey, so jangan ini baru betul. So jangan tersalah anggap perkara itu. Ramai pelajar buat kesilapan kat situ, so jangan ulangi kesilapan itu ya. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Tukarkan nombor perlu kita nak tengok pada topik kita 1.1.2 sorry cikgu patah balik. Okey. So kita nak lihat tentang penukaran penukaran nombor perpuluhan kepada nombor perlapanan. Kita ada nombor asas 10. Okey, contoh nombor dia adalah tukarkan nombor perpuluhan 22,266 asas 10 kepada nombor perlapanan. Jadi bila kita nak tukar asas 10 kepada asas 8, asas besar kepada asas yang kecil, kita kena buat pembahagian. Okey, kita bahagikan dengan 8. So kita ambil kalkulator, pegang kalkulator masing-masing, kita akan cuba bahagikan. So kita akan buat kotak kita begini. Okey, baik. 2266, okey, 2266 bahagi dengan 8. So kita kena cari dalam sifir. Okey, dalam sifir kita kena lihat sifir berapa bahagi darab berapa sifir 8 darab berapa hampir dengan nombor 2266. Jadi kita kena cuba bahagi dulu. Kita tekan kalkulator kita. Okey, kita tekan kalkulator 2266 bahagi dengan 8, kita dapat 283.25. Okey, 283.25. Jangan kita tulis 283.25 dalam ni. Tak betul lah. Jadi kita kena tengok, kita kena darab balik 283. Kita ambil 283 tadi, kita dapat 283.5 kan. Okey, so kita dapat tadi kita dapat 283.25. Betul? Okey. So kita ambil nombor yang kat depan ni, 283 ni kita darabkan balik dengan 8. Okey, kita darabkan balik dengan 8, kita dapat 283 darab dengan 8, kita dapat 2264. Okey, 2264. Kita dapat, kita darab balik 283 darab balik dengan 8, kita dapat 226. Okey, 2264. So 2264. So 283 kita tulis kat sini. Okey, 283 kita tulis itu dulu. Kita dapat 2264. Okey, ini yang paling hampir, sifir 8 yang paling hampir, darab 283 darab 8 dapat 2264. So kita dapat 2264. So kita akan tolak sini, kita nak tahu baki dia. 2266 tolak 2264, kita dapat baki dia 6 tolak 4 2 kan. So baki ni adalah 2. Okey, kemudian kita bawa pula. Okey, kita dah dapat peringkat yang pertama, kita nak kena bahagi pula 283, kita bawa ke bawah. 283 okey, bahagi 8 sama dengan berapa? Okey, kita tekan kalkulator lagi. 283 bahagi dengan 8. Kita dapat 35 point something. Jadi nombor kat depan tu kita tulis dulu dalam kotak dia supaya kita tidak tertinggal 35. Jadi kita darab balik 35 darab 8, kita dapat 280. Jadi kita dapat 280. Jadi 283 tolak 280, kita dapat baki berapa? Baki 3. Okey, so baki 3. Okey, kemudian kita bawa pula nombor 35, turun bawah. Turun bawah sama juga, bahagi dengan 8 sama dengan okey 35, bahagi dengan 8 dapat apa? 4.375 kan. Jadi so 4. Okey, kita dapat 4.375. So nombor 4 kita letak kat sini. So kita tak nak point tu, kita nak hasil yang paling akhir. Jadi 8 darab 4 kita dapat 32. Jadi 35 tolak 32, baki ni berapa? Bakinya 3. Okey, 3. So kita bawa turun 4 ke bawah. Okey, kalau kita lihat sini. Okey, 4 bahagi dengan 8. Okey, kita tengok nombor 4 ni dah kecil daripada nombor 8. So 8 darab berapa dapat dengan 4?
Tak ada yang lain dah. Kita darab dengan sifar. Okey, 8 darab sifar kita dapat apa? Dapat sifar. Dari 4 tolak sifar kita dapat 4 tolak sifar dapat apa? Dapat 4. Okey, so 4. Okey. Jadi kita baca bacaan dia, nombor asas 8 ni daripada bawah ke atas. So jawapan dia adalah jawapan dia adalah 4 3 3 2 asas 8. Jadi 22 66 asas 10 bersamaan dengan 4 3 3 2 asas 8. Okey. Baik, seterusnya kita lihat pula contoh soalan kedua. Okey, tahun 2020. Cikgu ambil satu soalan lagi tahun 2020. Okey, 2020 tahun yang cukup mencabar bagi kita kan. So kita bahagi tengok 2020 bahagi dengan 8. Ni contoh cikgu ambil. So sama juga proses ni, kita bahagi 2020 bahagi dengan 8. Kita dapat 252. Okey. 252 ada point ada point 5. So kita darab balik 252 darab 8 kita dapat 2016. Okey, 2016. Okey, 2020 tolak 2016 kan. Jadi baki dia adalah 4. So seterusnya kita bawa 252 okey bahagi dengan 8 sama dengan berapa? 252 okey bahagi dengan 8 kita dapat 31.5. So kita tulis dulu nombor ke 31 baki okey 31 darab 8 kita dapat 248. 252 tolak 248 baki dia adalah 4. Betul tak? Okey, betul. So kita turunkan bawah lagi 31. 31. Okey, 31 bahagi dengan 8 sama dengan 8 darab berapa hampir dengan 31. 31 kita bahagi lagi dengan 8 kita dapat 3.875. Baki okey, so 8 darab 3 kita dapat 24 kan. So 31 tolak dengan 24. Betul tak? 8 darab 3 24. Okey, betul. Jadi baki dia adalah 7. Okey, baki dia adalah 7. So sekarang kita bawa turun 3 kat bawah. Kita bahagikan dengan 8 sama dengan 3 lebih kecil daripada 8 bermaksud 8 darab sifar kan. Okey, so baki dia adalah 8 darab sifar. Okey, 3 tolak sifar kita dapat 3. So jadi jawapan dia adalah jawapan dia berapa? 3, 7, 4 asas 8. Okey, kita baca daripada bawah naik ke atas ya. Daripada bawah naik ke atas. Okey, kalau kita tengok baki baki bagi asas 8, jawapan dia tidak boleh lebih daripada nombor 8. Nombor 3 ada, 7 ada, nombor 4 ada. Okey, dia tidak boleh ada nombor 8 untuk baki dia. Kalau ada nombor 8, 9 maksudnya salahlah pengiraan anda. Okey, seterusnya kita lihat sini. Penukaran nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan pula. Okey, kita nak lihat penukaran nombor perlapanan kepada nombor perpuluhan. Tukarkan nombor perlapanan 326 asas 8 kepada nombor perpuluhan. Baik, bagi situasi ini nombor asas kecil nak ke asas besar, kita kena guna kuasa dia. Kita kena lihat ada berapa nombor. Okey, kita ada 3 nombor. Nombor 3, 1, 2, 3 nombor. So kita akan bermula daripada 8 kuasa sifar, 8 kuasa 1. Okey, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2. So 8 darab sifar, 8 kuasa sifar nilai dia 1. 8 kuasa 1 nilai dia adalah 8. 8 kuasa 2 adalah 64. Okey, kemudian kita masukkan nombor ni. Okey, kat sini kita masukkan nombor dia ikut rumah 110.
sah. Okey. 32, sorry ini salah pula. Okey, 32, 326. Okey, kemudian kita darabkan. Okey, kita kena darabkan 1 darab 6, kita dapat 6. 8 darab 2, kita dapat 16. 64 darab 3, berapa kita boleh dapat? 192. 192. Okey, kemudian kita perlu tambahkan ke semua. Okey, so kita kena tambahkan 192 tambah 16 tambah 6. So jawapan dia kita dapat 16 tambah 6, kita dapat 214. 214 asas 10. Okey, ini cara untuk penukaran asas 8 kepada asas 10. Okey, kita tengok satu lagi contoh, tukarkan nombor perlapanan 2021. Okey, 2021. Okey, 2021 tahun 2021, kita ada berapa digit nombor? 1 2 3 4. So kita kena sediakan 4 kotak. Okey, bermula daripada 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. 8 kuasa 0, 1, 8 kuasa 1, 8, 8 kuasa 2, 64, 8 kuasa 3, 512. Okey, kemudian masukkan nombor yang diberi 2021. Okey, kemudian kita darabkan. Okey, 1 darab 1 dapat 1. 8 darab 2 kita dapat 16. 64 darab 0 dapat 0. 512 darab 2 berapa? 512 darab 2 kita dapat 102. 1024. So jawapan dia kita tambah. Okey, kita tambah semua sekali jadi 1024 tambah 0 tambah 16 tambah 1. Jadi berapa kita dapat anak-anak? Okey, kita tambah, kita dapat berapa? 104. Kita dapat 104 1. Tu 1041 asas 10. Okey, baik. Inilah perkongsian berkaitan dengan topik kita hari ini, iaitu perbezaan antara nombor asas 10 dengan asas 8. Seterusnya, macam mana kita nak menukarkan nombor asas 10 kepada asas 8 dan asas 8 kepada asas 10. Okey, sampai kita berjumpa lagi untuk kelas kita yang akan datang. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Okey, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang like di sebelah dia supaya anda tidak terlepas untuk sesi-sesi kelas yang akan datang. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk siapkan latihan dalam buku teks, iaitu latihan aktiviti 1.3 dan juga aktiviti 1.4 di buku surat 6 dan juga buku surat 7 dalam buku teks ASK tingkatan 2. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay selamat, stay at home. Kita jaga kita. Bye bye.